Sebelum memulakan pembentangan video tugasan ini, diperkenalkan 5 orang ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Muhammad Saad Fahimi bin Yusof, nombor metrik 269116, Siti Salina binti Tumin 268669, Amirul Izra bin Daud 268984, Nur Azlinda binti Mat Yaakob 269337 dan Muhammad Haris bin Muhammad Jamil 269156. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haris bin Muhammad Jamil, nombor metrik 269156. Pada bahagian ini saya akan menerangkan tentang pengenalan. Perbandingan pentadbiran awam ialah satu bidang pengajian yang mengkaji sistem pentadbiran awam dan menganalisis perjalanan sistem untuk menilai kelemahan dan kekuatan sistem pengendalian pentadbiran awam. Terdapat pendapat yang mengatakan bahawa perbandingan pentadbiran awam sedang mencari titik atau persoalan yang kebanyakan meliputi tingkah laku pentadbiran negara. Konteks atau persekitaran dalam analisis perbandingan pentadbiran awam umumnya merujuk kepada semua pengaruh luar yang mempengaruhi pengurusan seperti nilai sosial, norma, agama, budaya politik dan ekonomi. Seterusnya, pentadbiran awam ialah satu proses menjalankan tugas awam oleh birokrat awam yang mesti berpandukan arahan, undang-undang dan perintah yang dikeluarkan oleh 3 badan utama iaitu Badan Perundangan Eksklusif dan Badan Kehakiman Umum dan ringkas yang memfokuskan tugas-tugas mentadbir atau mengurus negara bagi kepentingan rakyat. Pentadbiran awam dalam bahasa mudah ialah pentadbiran kerajaan di mana ia bertanggungjawab memenuhi kepentingan dan kehendak rakyat. Contohnya seperti sektor ekonomi, pertanian, keselamatan, kesihatan dan juga pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Amirul Izra bin Daud, nombor menteri 268984. Saya akan menerangkan berkenaan dengan sosioekonomi. Apakah maksud sosioekonomi? Sosioekonomi merupakan cabang kajian sains sosial yang mengkaji bagaimana aktiviti ekonomi mempengaruhi dalam pembentukan masyarakat sosial, iaitu menganalisis bagaimana masyarakat moden mencapai tingkat kemajuan atau kemunduran disebabkan oleh beberapa faktor lah. Okey, ekonomi tempatan, serantau dan ekonomi peringkat global. Sosioekonomi kadang-kadang digunakan sebagai istilah nama untuk pelbagai bidang penyelidikan. Istilah ekonomi sosial boleh merujuk secara meluas kepada penggunaan ekonomi dalam kajian masyarakat. Okey, berkenaan dengan sosioekonomi negara China. Okey, China telah menjadi salah satu kuasa besar di dunia dalam pelbagai sektor, terutama dalam bidang keselamatan, teknologi dan ekonomi. China melaksanakan rancangan pembangunan 5 tahun atau 5-year plan. Okey, pembangunan 5 tahun lepas telah memberi impak pencapaian pembangunan negara China ini. Okey, kadar keluaran negara kasar KDNK mencatatkan jumlah hampir ringgit Malaysia 8,100 trilion, manakala pendapatan per kapita setiap penduduk China mencapai hampir 10,000 US. Okey, berkenaan sosioekonomi Korea Utara. Korea Utara adalah negara yang menjalankan dasar tertutup dalam diplomasi antarabangsa, ekonomi dan lain-lain. Transisi perubahan sosial dalam negara Korea Utara ini sejak 20 tahun lalu dan pada masa kini dipimpin oleh Presiden Kim Jong-un telah disenaraikan sebagai salah satu negara yang paling teruk di dunia dalam aspek isu kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Dan ekonomi dikenakan oleh PBB, susulan tindakan Korea Utara yang menjalankan aktiviti ekonomi dalam pasaran gelap. Okey, International Association Regional Bloc untuk negara China. Negara ini menganggotai PBB pada 24 bulan 10 1945 dan negara ini diperkui di dunia. Okey, China yang mempunyai kuasa veto yang juga dianggotai oleh negara Perancis, Rusia, United Kingdom dan Amerika Syarikat. Satu jaringan kerjasama dibentuk secara bersama iaitu ASEAN China. Okey, berkenaan dengan International Association Regional Bloc untuk Korea Utara. Sememangnya negara ini mengamalkan dasar tertutup walau bagaimanapun
Maklumat yang diperolehi dari laman sesawan CIA menyatakan penglibatan Korea Utara dalam pertubuhan antarabangsa iaitu antaranya IOC, UN, UNESCO, WHO, WIPO, WMO. Hubungan diplomatik adalah terhad ke atas negara yang terhenti dan perjanjian kerjasama antara negara yang hanya melibatkan hubungan dua hala sahaja seperti Rusia, China dan lain-lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Salina binti Tumin, nombor matrik 288669. Negara China mengamalkan sistem pentadbiran sosialis atau komunis. Pemerintahan bersumberkan ideologi Marxist-Leninism, Mao Zedong and teori Deng Xiaoping. Parti Komunis China CCP dan perlembagaan CCP menjadi tunjang kepada sistem pemerintahan. Sosialis atau komunis bagi Republik Rakyat China, rekod sejarah pakar sains politik, relevan mengekalkan kuasa pemerintahannya di mana dengan menyandang jawatan sebagai Setiausaha Agung Parti Komunis China. Pemimpin tertinggi akan memegang jawatan Ketua Negara Republik Negara China. Menurut pakar Parti Komunis China, Setiausaha Agung Parti Komunis China berperanan seperti yang dinantikan dalam paparan seterusnya. Kesemua peranan Setiausaha Agung adalah termaktub di dalam perlembagaan CCP. Dengan pelantikan semula 9 pemimpin China ini memberi impak kepada dunia, di mana dunia akan berhadapan prospek yang lebih banyak ketegangan dengan negara komunis yang berkait dengan isu keselamatan dan hak asasi manusia. Kuasa besar yang menerima kesan ke atas pelantikan semula Xi Jinping adalah Amerika Syarikat dan menunduh pemimpin tersebut meningkatkan kawalan dalam negara dan cuba menggunakan kekuatan ekonomi serta meningkatkan pengaruhnya di peringkat global. Republik Demokratik Rakyat Korea DPRK atau Korea Utara ialah sebuah negara authoritarian yang dipimpin oleh keluarga Kim selama 70 tahun. Mendiam Kim Il-sung kekal sebagai Presiden abadi. Kim Jong-un sebagai Marshal Republik Demokratik Rakyat Korea, Komander Tertinggi Tentera Rakyat Korea dan Pengerusi Parti Pekerja Korea. Perlembagaan pertama Republik Rakyat Demokratik Korea pada tahun 1948 diganti dengan perlembagaan baru pada tahun 1972 dan pindaan pada tahun 1998. Dalam mukadimah itu menyimpulkan perlembagaan sosialis DPRK ialah perlembagaan Kim Il-sung yang secara sah merangkumi ideologi dan pencapaian. Pembinaan negara Juche, Comrade Kim Il-sung. Slide berikut memaparkan semakan perlembagaan mengikut tahun. Kim Jong-il, Komander Tertinggi Tentera Rakyat Korea dan Setiausaha Agung Parti Pekerja Korea KWP. Selepas kematiannya, Kim Jong-un dilantik sebagai Pengerusi Suruhanjaya Hal Ehwal Negeri selepas penubuhannya. Perhimpunan Rakyat Tertinggi SPA dipengerusikan oleh Ketua Negara Korea Utara. Penjelasan tentang SPA di dalam slide berikut. Termaktub dalam perlembagaan bahawa Presidium SPA adalah kuasa tertinggi semasa sesi SPA, namun Presidium tetap bertanggungjawab kepada SPA. Kuasa politik berbeza daripada kuasa perundangan. Kuasa tertinggi Parti Politik Korea KWP adalah Kongres Parti yang diketuai oleh Kejawatan Kuasa Pusat yang dipilih. KWP merupakan senarai calon yang diluluskan oleh pilihan raya. Pada dasarnya diarahkan oleh Biro Politik KWP atau disebut Politburo. Ya, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fahimi bin Yusuf, nombor matrik 269116. Saya akan terangkan isu penting yang menjejaskan negara China dan Korea Utara. Kestabilan dan kesejahteraan merupakan nadi utama pencapaian sebuah negara. Tetapi isu yang menjejaskan kestabilan sebuah negara akan menjadi semakin kompleks dan memerlukan tindakan yang lebih berfokus. Negara yang gagal menangani isu ini dengan betul seperti konflik dalaman boleh mengalami kerosakan yang serius terhadap kelangsungan hidup dan pertumbuhan dalam sesebuah negara. Di sini saya akan menjelaskan isu-isu penting yang menjejaskan di antara negara China dan Korea Utara. Salah satu isu penting yang menjejaskan negara China adalah hubungan dengan negara jiran. China menghadapi ketegangan dan pertikaian dengan jirannya di Asia Timur termasuklah Jepun, Korea Selatan, Taiwan dan Filipina. Pertikaian ini menjejaskan perdagangan dan hubungan politik China. Selain itu, hubungan dengan Amerika Syarikat juga menjadi semakin tegang, khususnya apabila mereka meningkatkan kehadiran tentera mereka di rantau Asia Pasifik. Bagi pelanggaran hak asasi manusia pula, China telah dikritik oleh masyarakat antarabangsa kerana melanggar hak asasi manusia termasuk penindasan etnik minoriti.
Selain itu, isu penting yang menjejaskan negara China adalah China masih menghadapi masalah ketidakseimbangan ekonomi dalam bentuk hutang yang banyak dan kekurangan pertumbuhan dalam sektor domestik. Manakala Korea Utara pula merupakan sebuah negara yang penuh dengan kontroversi, terutamanya apabila mereka telah membangunkan program nuklear dan perlu berpandu balistik serta menjalankan ujian senjata tersebut yang mengancam keselamatan global. Ini menyebabkan negara ini menerima sekatan antarabangsa daripada banyak negara dan agensi antarabangsa. Pemerintahan Korea Utara diperintah oleh rejim yang sangat authoritarian yang dicirikan oleh kawalan ketat, kekurangan kebebasan bersuara dan pendapat, dan penindasan terhadap pembangkang politik, dasar kekeluargaan yang diktator dan penyalahgunaan kuasa menyebabkan Korea Utara sangat bergantung pada China untuk sokongan ekonomi dan diplomasi. Walaupun Korea Utara telah cuba mengembangkan hubungan dengan negara lain, China kekal sebagai rakan kongsi terpentingnya. Isu-isu ini memberi kesan kepada keadaan Korea Utara secara signifikan dan mempunyai implikasi yang meluas kepada negara dan hubungan dengan negara lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Azlinda binti Mak Yaakob, nombor matrik 269337 akan membentangkan tajuk mengenai perbandingan di antara negara Republik Rakyat China dan Republik Demokratik Rakyat Korea Utara. Umumnya, kedua negara sosialis ini berkongsi hampir sama akan sistem pentadbiran, politik dan lain-lain. Akan tetapi perbezaan juga dapat dilihat dari segi fahaman ideologi, sejarah, keselamatan, ekonomi, polisi negara, dasar luar dan juga isu diplomatik. Di antara perbezaan bagi negara-negara ini ialah negara China antara negara yang pesat membangun terutamanya dalam bidang ekonomi, di mana ia telah menjadi negara kuasa ekonomi nombor 1 di dunia. Center for Economics and Business Research CEBR melaporkan prestasi ekonomi negara China mengatasi ekonomi negara Amerika Syarikat pada tahun 2028. Ekonomi China mula membangun dengan pesat sewaktu kepimpinan Presiden Deng Xiaoping apabila berubah daripada dasar ekonomi tertutup kepada dasar ekonomi terbuka. Dasar ekonomi secara terancang telah dibuat bagi memastikan kemajuan ekonomi negara terus maju dan terjamin. Begitu juga dengan dasar 5-year plan yang dirancang telah membawa nama baik China sebagai sektor ekonomi yang terbaik di dunia. Manakala ekonomi Korea pula berbeza di mana negara ini telah mengamalkan ekonomi jenis berpusat dan salah satu negara yang menjalankan dasar tertutup di dunia. Kesannya menyebabkan keadaan ekonomi Korea berada dalam keadaan kronik. Sistem pentadbiran negara China adalah berdasarkan pemerintahan satu parti komunis. Pentadbiran wilayah atau daerah adalah berjumlah 23, 14 autonomi dan 4 kerajaan tempatan, serta 2 pentadbiran wilayah eksekutif. Tarikh kemerdekaan negara China adalah pada 1 Oktober 1949 dan ditubuhkan oleh pemerintahan komunis. Perlembagaan negara bersumberkan dari Perlembagaan Parti Komunis China, di mana Republik Rakyat China adalah sebuah negara sosialis yang ditadbir oleh pemerintahan diktator demokratik rakyat yang dipimpin oleh kelas pekerja. Negara China telah digambarkan dengan berbagai cara iaitu seperti komunis dan sosialis. Manakala sistem pentadbiran Korea Utara pula adalah sebuah pemerintahan diktator dan uniknya adalah tampuk kepimpinan bagi mengetuai negara adalah secara warisan keluarga Kim, iaitu dengan 9 pentadbiran di wilayah atau 9 daerah dan 4 pentadbiran bandar khas. Tarikh kemerdekaan adalah pada 15 Ogos 1945. Menurut perlembagaannya, Korea Utara adalah sebuah negara revolusioner dan sosialis. Kim Jong-un dari keluarga Kim adalah pemimpin tertinggi pada masa kini. Beliau mengetuai semua struktur pemerintahan utama iaitu Setiausaha Agung Parti Pekerja Korea, Presiden Hal Ehwal Negara dan Presiden Pengerusi Suruhanjaya Tentera Pusat WPK. Dari sudut perbezaan polisi, negara China menekankan kepada polisi One China, One Principle, iaitu satu negara, satu sistem. Manakala Korea Utara pula lebih kepada konsep berdikari. Ianya mengawal tindak tanduk pergerakan rakyat bagi mengelakkan mereka dipengaruhi dari unsur-unsur luar. Dan Korea Utara juga kerap menyebarkan propaganda di mana pemimpin. Okey, seterusnya adalah bahagian kesimpulan. Ideologi atau corak pemerintahan maupun sistem pentadbiran adalah amat penting bagi sesebuah kuasa besar ekonomi negara itu sendiri.
umum kita ketahui bahawa siapa pun yang menjadi pemimpin negara haruslah mengetahui untuk mengatur sebarang strategi dalam memimpin corak pemerintah yang teratur. Pemilihan untuk menjadi seorang pemimpin dalam mentadbir sesebuah negara akan dipilih oleh setiap rakyatnya tersendiri. Maka dengan itu, pemilihan yang benar dan tulus akan menjadikan sesebuah negara itu dapat bersaing pada masa hadapan meskipun dengan negara maju yang lain.